الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، Alhamdulillah thumma alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat serta limpahan kurnia yang Allah berikan kepada kita. Dengan izinnya pada pagi yang berbahagia ini kita dapat berkumpul dan kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah oleh Allah untuk kita menjadi tetamu Allah. Allah beri hidayah kepada kita untuk terus istiqamah dengan menghidupkan masa dan umur kita dengan ibadah, yang mana ini satu kemuliaan yang Allah berikan kepada kita sebagai satu amalan, satu batu loncatan ataupun cara untuk kita berjaya dekat akhirat, untuk berjaya melayakkan diri seseorang itu masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita datang pada pagi ini tuan-tuan sebagai satu tanggungjawab atas firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia ini adalah untuk beribadah kepada aku, iaitu menyembah aku. Pada hari ini tuan-tuan, kita datang ke masjid, kita datang mendengar kuliah atas sebab ubudiyah, atas sebab pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua amalan-amalan yang disebutkan, yang kita amalkan, salat, ibadah, zikir, termasuk dalam kategori zikrullah. Zikrullah, ada hadis yang disabdakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma 'amila adamiyyun 'amalan anjalahu min 'adzabillahi yawmal qiyamati min dzikrillah." Rawahu Tabrani. Yang bermaksud, tidak ada amalan yang diamalkan oleh seorang anak Adam yang lebih menyelamatkan dirinya daripada azab pada hari kiamat ataupun azab Allah pada hari kiamat, melainkan zikrullah. Hadis riwayat At-Tabrani, Nabi bersabda, maksudnya tak ada amalan yang lebih berkesan untuk selamatkan diri kita daripada azab Allah dekat akhirat nanti. Nak selamatkan kita azab, nak selamatkan diri kita daripada azab Allah pada di alam barzakh, di alam akhirat nanti, melainkan zikrullah. Zikrullah lah Nabi kata yang paling berkesan, sebagai pemberi kesan yang sangat efektif untuk sebagai penyelamat kita dekat akhirat nanti. Dan zikrullah ini tuan-tuan, luas maknanya. Dia bukan hanya sekadar makna zikrullah, kita berzikir menyebut nama Allah ataupun kita berzikir memuji Allah, tetapi dia lebih luas daripada itu. Antaranya disebutkan majlis ilmu yang kita duduk pada hari ini tuan-tuan juga dinamakan sebagai zikrullah, berdasarkan hadis Nabi SAW yang biasa saya bacakan. Dalam hadis yang berbunyi, "Idza maradtum bi riyadil jannati farta'u." Apabila kalian melintasi taman-taman syurga, singgah dan ambil manfaat.
Wa qila ya Rasulullah ma riyadul jannah. Kemudian Nabi SAW ditanya, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksudkan taman-taman syurga? Qala khilaquz zikri. Nabi pun bersabda, halaqah ilmu. Nabi SAW menamakan majlis ilmu ini dengan halaqah zikir. Khilaquz zikri, halaqah zikir. Tapi maksud hadis ni kata ulama majlis ilmu. Nah, ini menunjukkan bahawa kenapa Nabi memberi nama pada majlis ilmu itu dengan majlis zikir, sebab majlis ilmu itulah dinamakan zikrullah. Sebab dalam ilmu ini tuan-tuan, dalam majlis ilmu tak lain tak bukan penceramah pasti dia akan memberi peringatan tentang Allah, tentang nikmat Allah, tentang syurga Allah. Apa-apa saja majlis ilmu akan membawa seseorang itu supaya mengingati Allah Subhanahu wa taala. Ingatkan agama Allah, fikir tentang agama Allah, cerita tentang sunnah Nabi SAW, cerita tentang syariat. Nah, itu yang dinamakan sebagai zikrullah. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah mudah-mudahan zikrullah kita pada hari ini dan hari-hari yang lain sebagai satu penyelamat kita, sebagai satu pemudah cara untuk kita berada di akhirat kelak, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung pengajian hadis 40 Fardu Ain karangan Al-Imam Abu Al-Hasan Muhammad bin Aslam At-Tusi, yang mana kita berhenti pada bab ataupun kita berhenti pada hadis yang ke-8, yang mana menceritakan tentang bab salat, ataupun kita sudah bincangkan secara detail ataupun secara terperinci berkaitan tentang sifat salat yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan beberapa juga kita sudah bincangkan beberapa hadis yang menceritakan beberapa hadis tambahan yang sudah saya masukkan berkaitan dengan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pada hadis yang ke-8, bagaimana Nabi SAW menegur seorang sahabat yang salatnya tak sempurna, terutama salat yang terlalu cepat, salat yang tidak ada tamakninah. Sehingga kan Nabi SAW perintahkan sahabat itu untuk mengulangi salat sebanyak 3 kali atas dasar pendidikan, atas dasar untuk melatih dan mendidik sahabat tersebut supaya melaksanakan salat dengan lebih berhati-hati, dengan lebih cakna dan lebih khusyuk dan lebih berkualiti. Jadi Nabi SAW menjelaskan dengan panjang lebar apa yang patut dibuat, apa yang perlu dilakukan, terutama salat dalam keadaan tenang, ada tamakninah, ya. Sebab itu dinamakan tamakninah. Tamakninah ni tenang sebentar, senyap sebentar. Itma'nan dalam bahasa Arab disebut, ataupun tamakninah. Jadi dalam mazhab Syafi'i iaitu 4 rukun yang mesti disertakan dengan tamakninah. Apa dia tuan-tuan? Iaitu rukuk, i'tidal, sujud dan duduk di antara 2 sujud. Ini 4 rukun yang disekalikan mesti ada tamakninah. Kalau tak ada tamakninah, hukum salat itu tidak sah sama sekali. Ya. Jadi sebab itulah antara faktor yang besar Nabi perintahkan sahabat itu bila Nabi tengok solatnya itu banyak kekacauan, tak lengkap, Nabi suruh dia ulang sebanyak 3 kali. Dah 3 kali dia solat, dia tak tahu apa, dia pun jumpa Nabi, wahai Rasulullah, ini saja yang aku tahu. Aku tak tahu lebih daripada itu. Inilah the best that I can do. Yang lebih daripada itu, wallahu alam, tolong ajari aku. Maka Nabi SAW menjelaskan dengan lebih terperinci bagaimana salat. Ketika masuk baca apa, ada doa iftitahnya, kemudian baca surah Al-Fatihah, kemudian membaca ma tayassara minal Quran, baca surah ataupun mana-mana ayat suci Al-Quran yang dirasakan mudah, yang dihafal, untuk menambahkan lagi kesempurnaan salat, iaitu rukuk dalam keadaan tamakninah, i'tidal dalam keadaan tamakninah, sujud dalam keadaan tamakninah, dan duduk di antara 2 sujud dalam keadaan tamakninah. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk yang hadis yang keseterusnya. Kita akan masuk hadis yang ke-9, iaitu babun fi sya'nil jum'ati wa ma fiha, bab Jumaat. Kita masuk bab berkaitan dengan Jumaat
hadis yang ke-9. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid darin. An Aus bin Aus Al-Thaqafi radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ghassala wa ghtasala yawm al-jum'ati wa ghada wa btakara fajalasa min al-imam qariban fastama'a wa ansata kana lahu bi kulli khutwatin yakhtuha ajru sanati siyamuha wa qiyamuha. Rawahu Abu Daud wa Tirmizi wa Nasa'i wa Ibn Majah. Baik, wa sahhahu Ibn Hibban. Baik, Aus bin Aus Al-Thaqafi, ini seorang sahabat, namanya dengan bapa dia sama, Aus bin Aus Al-Thaqafi. Ini adat masyarakat Arab dulu, masyarakat Arab terdahulu dan sampai sekarang pun kalau kita tengok memang ada masyarakat Arab yang anak bapa nama sama, Aus bin Aus. Macam juga Al-Arqam bin Al-Arqam, ya. Jadi kalau macam Mak Saleh tu, dia ada gelaran junior dan senior. John ada tulislah yang junior tu anak ataupun cucu dia. Ya. Antara nama yang ada, yang nama ulama yang dia bapa atuk sama. Siapa? Imam Ghazali. Imam Ghazali nama dia Muhammad. Al-Ghazali tu gelaran dia, bukan nama penuh dia. Nama dia Muhammad bin Muhammad bapa dia. Datuk dia pun Muhammad. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Itu dia. Ya. Jadi kalau try buat kat sini tuan-tuan, pelik jadinya. Tapi tak ada masalah, baguslah sebenarnya. Tapi nama makna yang bagus. Pertama sebab nama tu bagus dan menjadi adat masyarakat Arab ketika itu, memang mereka menamakan nama anak dia dengan nama dia. Tetapi kebiasaan yang common masyarakat Arab, dia akan bagi nama bapa dia ataupun dia menamakan anaknya dengan nama bapa dia. Ya. Sebagai contoh, katakanlah Ali bin Muhammad bin Ali. Ya. Lepas tu bin Ibrahim bin Ali. Memang itu biasa. Kalau pergi mana-mana negara, terutama dekat Yaman, memang macam tu. Memang kita tengok ada seseorang, ya, Arab ni memang sangat jaga nasab dia, ya, kabilah dan sebagainya. Dia tahu sampai jalur yang cukup tinggi, ya. Kalau Melayu ni kita sampai ke berapa kita tak tahu. Kita tu memang tak simpan silsilah kita. Tapi Arab ni kalau tengok dia punya senarai nama tu, memang dia punya nama atuk dia dengan dia tu sama, alternate, berulang-ulang. Dan kadang-kadang memang bapa sama, anak sama, atuk sama. Itu biasa. Baik, Aus bin Aus Al-Thaqafi, ya, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membasuh kepalanya dan mandi pada hari Jumaat, lalu keluar pada awal pagi, kemudian duduk berhampiran dengan imam, lalu diam dan mendengar khutbahnya, maka setiap langkahnya ditulis pahala dan qiyam selama 1 tahun. Riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah, dan hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hibban. Ini masuk hadis ke-9 tentang fadilat hari Jumaat. Hari Jumaat ni adalah hari beribadah, hari yang digandakan pahala, tuan-tuan. Sebab itu kalau kita lihat, ya, amalan bagi mereka yang datang awal pergi masjid untuk solat Jumaat, maka dapat ganjaran yang cukup besar. Nanti insya-Allah kita akan buka lagi beberapa hadis cerita tentang datang awal untuk solat Jumaat. Baik, hadis ni yang mana Nabi kata sesiapa yang membasuh kepalanya, maksudnya mandi yang dalam keadaan yang proper. Nabi kata man ghassala wa ghtasala. Nabi kata sesiapa yang membasuh kepalanya dan mandi. Kenapa Nabi gabungkan membasuh kepala dengan mandi? Sepatutnya kalau Nabi sebut mani ghtasala, sesiapa yang mandi sudah cukup, ya. Tetapi kenapa Nabi SAW sebut basuh kepala? Sebab untuk menunjukkan bahawa pada hari Jumaat mandi yang betul-betul punya mandi, bukan mandi yang ala kadar saja. Terutama pada zaman Nabi SAW, masyarakat Arab mereka memang tak hari-hari mandi macam kita.
Macam kita ni mandi paling kurang satu hari 2 kali. Pagi sekali, petang kita mandi. Sebab cuaca lah. Cuaca kita ni lembap, cepat berpeluh. Tetapi kalau dekat negara sejuk ataupun negara Eropah dan sebagainya, kalau musim sejuk tu 3-4 hari tak mandi tu mungkin perkara biasa lah, ataupun jarang kita tengok. Mungkin kalau kita tengok bila masa musim panas, barulah mandi hari-hari. Itu pun tak ada sampai satu hari 2 kali. Tetapi adat kita ataupun cuaca kita yang memang senang berpeluh, senang berlengas, memang sesuai lah untuk mandi setiap hari 2 kali. Sama juga dekat negara Arab tuan-tuan, walaupun cuaca mereka panas tetapi tidaklah selembab kita, ya, sehingga tidak menyebabkan mereka perlu mandi setiap hari, ya. Dan satu lagi, dah atas faktor pada zaman dahulu air sangat susah. Air susah, dia tak macam kita ni. Air ni kadang-kadang berebut. Dia ada kisah bagaimana pada zaman Nabi SAW ada umat Islam berebut untuk merebutkan tali air, ada yang berebut telaga. Dia satu benda yang sangat mahal, air ketika itu. Maka pada zaman ketika itu tidaklah para sahabat, ya, ataupun umat Islam pada ketika itu mandi hari-hari. Maka Nabi SAW berpesan kepada para sahabat, pada hari Jumaat ni boleh dikatakan masjid penuh dan padat, bukan seperti hari biasa. Maka Nabi berpesan, siapa nak pergi solat Jumaat, dia kena mandi betul-betul punya mandi. Bukan mandi sekadar basahkan badan, tetapi basuh rambut, basuh celah sana, pakai sabun dan sebagainya. Sebab untuk berkumpul supaya kita berada di tengah-tengah jemaah ataupun masyarakat, supaya mereka rasa selesa, tidak terkesan dengan bau badan dan seumpamanya, ya. Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala, dia kata ghassala, iaitu basuh kepala ni bukan saja basuh tetapi berdandan. Macam disebutkan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, Nabi SAW dia suka letak minyak. Rambut Nabi panjang sampai ke bahu. Jadi Nabi suka mendandan rambut, bukan dandan macam perempuan lah, ya. Nabi suka letak minyak supaya rambut itu mudah untuk disisirkan ataupun untuk mudah diurus. Seperti mana dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, bab cerita tentang rambut Nabi, cerita tentang minyak yang digunakan oleh Nabi SAW. So Nabi letak minyak sampai kain ataupun kopiah yang diletakkan di atas kepala Nabi itu nampak kesan minyak. Kenapa Nabi letak minyak di atas rambut itu? Sebab mudah untuk diuruskan, ya. Apatah lagi rambut Nabi yang tebal dan rambut Nabi yang panjang sampai ke bahu. Kalau tak letak minyak, dia mungkin akan ya tak berapa cantik ataupun sukar untuk diuruskan. Jadi letak minyak tu sunnah Nabi SAW, dan cantik rambut dan nampak keterampilan tu terjaga. Baik, mandi pada hari Jumaat, lalu keluar awal pagi. Lagi awal, lagi besar pahala tuan-tuan. Ya, daripada terbit matahari, dia ada ganjaran dan ada stage-nya pahala yang Allah kurniakan. Yang lagi lewat, lagi kecil pahalanya. Lagi awal, lagi besar pahalanya. Tetapi pada hadis ini sebut secara umum, siapa datang pada awal pagi. Kalau dia terror, kalau hebat tu dia datang awal-awal lebih kurang dalam lepas terbit matahari tu, dia duduk sampai hari Jumaat. Dia beriktikaf di dalam masjid, sama aja dia beribadat ataupun dia berzikir dalam masjid ataupun dia duduk rehat. Itulah pahalanya cukup besar. Baik, lalu diam maksudnya apa? Bila imam dah keluar, imam baca khutbah, dia diam, dia berhenti. Ataupun ketika mana Nabi SAW ataupun imam nak baca khutbah, ibadahnya itu di-stopkan, diberhentikan. Ketika mana dia berzikir, imam dah keluar nak baca khutbah, dia stop zikir dia, tidak lagi membaca zikir ataupun membaca Al-Quran dan mendengar khutbah. Ya, sebab apa? Ada teguran Nabi SAW. Nabi sebut, man massal hasa faqad lagha. Ketika Nabi berkhutbah, Nabi nampak ada sebagian sahabat dia main batu. Seperti mana saya sebutkan sebelum ini, masjid pada zaman Nabi dia tak ada lantai, dia tak ada kapet macam kita ni. Dia tanah lah. So sahabat duduk di atas tanah. So atas tanah tu adalah batu-batu kecil. Ada sahabat nampak dia main batu tu. Maka Nabi tegur, man massal hasa faqad lagha. Sesiapa yang sentuh ataupun main batu ataupun sentuh batu, Nabi kata, maka luput pahalanya. Ya, sebab itu Jumaat dalam hadis pun cakap kena fokus, tak boleh buat benda lain.
Sebab tu ada ustaz-ustaz penceramah tegur, tengah khutbah dia boleh zikir, subhanallah. Sebab yalah, memang tak salah lah benda tu, tak adalah benda tu haram ataupun jatuh dosa, tetapi rugi dari segi sudut pahala. Sebab itu ulama kata apa keadaan sekalipun khutbah dia tak sama macam ceramah. Ceramah tu masih boleh lagi lah, sambil dengar ceramah dia zikir ya, walaupun dia zikir tapi masih lagi dia boleh bagi fokus. Kalau khutbah berbeza, memang ada hadis khusus Nabi tak kasih buat apa saja, tumpu, tengok betul-betul, dengar betul-betul, berzikir pun tak boleh ya. Dikiaskan sama juga dengan kita menyentuh batu ketika itu. Sebab apa? Memang 100% kena fokus pada khutbah. Apatah lagi kalau seseorang itu ketika khutbah berkumandang dia tidur, lagilah memang tak ada fadilat langsung. Sebab itu Nabi kata sesiapa terasa izana, siapa rasa nak tertidur, Nabi kata alihkan punggungnya, jangan dirapatkan punggungnya. Maksudnya supaya alihkan punggungnya, supaya dapat dia sedarkan matanya, supaya dia tidak rasa mengantuk. Gerak-geraklah badan dia, supaya apa? Dapat tumpu untuk dengar khutbah itu sendiri. Tapi kadang-kadang iyalah ya, kita kadang-kadang pun tak dapat nak elak, saya sendiri pun kita tertidur juga, tetapi kita jangan layan tidur tu. Jadi kalau kita nak tahu orang tu tidur ke tak tidur ketika khutbah, tanya dia, tadi khutbah cerita pasal apa? Ya, cerita khutbah lah. Kalau dia tak tahu konten khutbah, confirm tidur lah tu. Jadi paling kurang pun sebelum nak tidur dengar tajuk apa dia nak cerita. Bila khatib dah sebut tajuk, nak tidur lah. Ya, janganlah buat macam tu, tak ada. Saya tak ajar macam tu lah kan. Ya, jadi tidur ni ataupun membuat benda yang kita tak fokus pada khutbah menyebabkan kita luput pahala mendengar khutbah. Pahala solat insya-Allah dapat, tetapi fadilat besar mendengar khutbah itu sendiri lara akan hilang. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama juga dengan orang main handset. Ya. Walaupun dibalas dan sebagainya, kecuali emergency lah. Contohnya emergency yang tak dapat dielakkan, dia kena balas juga, akan menyebabkan kesusahan orang lain dan sebagainya, itu lain cerita. Tapi tak ada keperluan dibalas WhatsApp ataupun nak semak WhatsApp sekalipun pun sama juga, hukumnya lara. Ya, maka tak ada keperluan. Jadi kalau dalam kuliah biasa kita boleh buat, khutbah tak boleh. Tak semestinya dalam kuliah kita boleh buat macam tu, dalam khutbah pun tak boleh. Ya, jadi saya pernah ada berkhutbah dekat satu surau Jumaat. Surau Jumaat ni dia punya mimbar dia tak macam ni. Mimbar sini lebih kurang macam ni jugalah, direndah saja. Jadi khutbah tu, ketika khutbah tu ada seorang hamba Allah, dia duduk dekat depan, betul-betul depan. So, dan dia ni memang berzikir lah, alhamdulillah, bagus. Satu sifat yang terpuji, memang tak berhenti-berhenti zikir je tu. Tapi dia berzikir tu dia pakai alat zikir yang digital punya, bukan digital sangat, tapi yang tekan berbunyi, yang jenis daripada besi punya tu. Bukan digital yang kita tekan macam tu. Memang kita pakai cincin ataupun apa. Ini sekali tekan satu masjid dengar bunyi dia, tuan-tuan. Tak, betul. Ya, saya tak blame lah kalau dia nak zikir, tak ada masalah, no problem. Ya. Jadi masa kalau saya datang ceramah, dia duduk depan. Tak, tengah ceramah, tak bunyi dia. Saya sabar lagi lah, tak apalah. Saya tak kisahlah, okey, tak apa. Tak. Ya. Tapi bila khutbah pun dia tak juga. Oh, saya tak tahan. Saya kata, Tuan Haji minta tolong. Saya stop khutbah tu. Minta tolong Tuan Haji, yang bunyi tak tu berhenti sekejap. Ya. Khutbah ni tak sepatutnya zikir, kena tumpukan kepadanya. Apatah lagi bunyi device tu, benda tu boleh mengganggu orang lain. Saya tegur, tapi cakap baik-baik lah. Saya tak adalah aibkan dia. Saya kata, saya cakap umum, siapa yang pakai alat zikir tu tolong senyap. Kan? Alhamdulillah lah, sampai sekarang dia bertaubat. Dia tak buat lagi. Ya. Saya kata kalau saya ceramah nak berzikir, itu hak masing-masing. Ya. Tetapi jangan mengganggu orang lain. Guna tasbih yang biasa manual tu ke, ataupun yang biji-biji tasbih tu, ataupun pakai yang digital tu, yang tak keluarkan bunyi. Ya. Jadi itu hak masing-masing lah kan. Ya. Hatta kalau saya ceramah pun orang kat belakang sana baca Al-Quran, itu hak dia lah.
kan. Itu hak dia. Besoknya nak dengar ceramah tu, itu hak masing-masing. Tak nak dengar pun tak apa, ya. Jadi dia tak sama ya tuan-tuan, ya. Sebab itu dia berbeza sama sekali. Baik, sesiapa yang mandi, siapa yang dandan proper lah, mandi betul-betul, bukan mandi ala kadar saja, kemudian datang awal, ya, maka ditulis setiap langkahnya ditulis pahala puasa dan qiyam 1 tahun. Subhanallah. Bangun pagi tu dia mandi tuan-tuan, dia mandi, lepas tu dia keluar, dia langkah tu, 1 langkah. Kalau 10 langkah tu dapat pahala 10 tahun qiyam. Subhanallah, ya. Kalau orang dapat perasan, ada satu hadis ni dibaca oleh seorang pakcik, dia warga Arab Syria. Pada hari Jumaat, ada seorang pemuda naik motor. Dia nampak ada seorang pakcik tu jalan kaki. Rumah dia lebih kurang dalam berapa, 5 km. Pakcik tu umur dia lebih kurang dalam 60 lebih, 70 lebih lah. Dia jalan kaki setiap hari Jumaat. Memang dia jalan kaki pada awal pagi, lepas terbit matahari itu tak lama tu dia jalan kaki sejauh 5 ke 6 km pergi ke masjid dekat Syria. Ada video tu, Syria ke Jordan, saya lupa dah tuan-tuan, ya. Jadi orang muda tu naik motor, dia kata, "Pakcik, jom saya nak hantar pakcik pergi masjid naik motor saya." Saya kata, tak nak. Aku nak jalan kaki 5 km. Ya. Lepas tu dibacakan hadis ni. Siapa yang datang awal mandi, yang apa datang awal, ya, setiap langkah tu dikira 1 tahun qiyam dan berpuasa. Bayangkan, subhanallah, ya. Dia kata, "Aku dah lambat ni, kau jangan kacau aku nak pergi cepat." Setiap hari Jumaat saja memang 5 km dia akan berjalan kaki. Sebab apa? Dia tak nak tumpang orang lain, dia tak nak bawa kereta dia tak nak naik motor dia tak nak naik unta dia, sebab dia nakkan ganjaran ni. Bayangkan 5 km tuan-tuan. Berapa puluh tahun, berapa ratus tahun dapat pahala qiyam, dapat berapa ratus tahun dapat pahala puasa. Non-stop. Seolah-olah 1 langkah tu dia dapat pahala setahun qiyam straight away, tanpa berhenti. Berhenti. Subhanallah. 1 langkah dia langkah tu tuan-tuan, dia dapat pahala setahun puasa tak berhenti. Kalau 2 langkah, 10 langkah, ya, 100 meter, 1 kilometer, 2 kilometer, 4 kilometer. Tak tahulah pakcik tu macam mana. Tak tahulah dia punya ganjaran tu Allah duk simpan dekat khazanah dekat atas tu, tahu berapa banyak lah tuan-tuan. Ya, ini fadilat, ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih? Yes, hadis sahih. Imam Tirmizi pun menghasankan hadis ini, ya. Ibnu Hibban di dalam sahihnya pun mengatakan hadis ini sahih, bukan hadis yang diragui ataupun bukan hadis palsu, bukan hadis lemah, ya. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia macam bekerja ni susahlah kot, tetapi kalau yang tak bekerja, yang dah berpencen, tak datang awal-awal selepas terbit matahari, hari Jumaat pun letih juga, ya. Duduk daripada pukul 8 sampai pukul 1 tu mencabar jugalah. Tapi kalau betul-betul dapat buat macam pakcik Arab tu, dahsyatlah. Memang satu kelebihan yang Allah berikan kepada dia untuk kuat beribadah dan kuat mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Cuba yang tertarik tuan-tuan, saya dululah, ya, kadang-kadang saya mengajar dekat Masjid Negeri Shah Alam. Dia ada seorang pakcik ni, dia kata, "Ustaz, saya hari Jumaat saya memang datang kelas yang dianjurkan oleh Masjid Negeri Shah Alam." Masjid Negeri Shah Alam dia akan buat kelas daripada pagi tu, lepas subuh tu ada kelas duha dekat bawah masjid lah. Bawah masjid tu, kategori bawah masjid juga ada kelas. Dia kata kelas pengajian kitab. Ya, daripada pukul 8 sampai pukul 12 kelas tak berhenti, cuma berhenti kejap break lah. Ya, 2 jam berhenti, 2 jam berhenti, 2 jam berhenti. Dia kata, "Ustaz, kalau saya memang daripada rumah lepas subuh tu saya datang ke masjid, saya ikut kelas pukul 8 dekat dalam masjid tu, ya, sampai pukul 12 dekat dalam masjid, adakah saya dapat pahala datang awal masjid?" Saya kata, "Iyalah, sama lah dapat." Sama juga, ya. Jadi kalau cara macam ni dia tak rasa penat sangat lah. Tapi kalau macam dia pukul 8 duduk sini seorang-seorang, ya, mencabar juga tu, ya, nak duduk apa nak buat. Tapi kalau ada yang memang jenis kuat berzikir ataupun dia kuat beribadah, alhamdulillah. Tapi kalau yang dekat Masjid Shah Alam tu, dia duduk dalam masjid, ya, mengaji kitab dari pukul 8
Sampai pukul 12 berhenti siap-siap solat Jumaat, dia dapat pahala. Datang awal ke masjid dan setiap langkahnya itu dikira 1 tahun puasa dan 1 tahun qiyam sepanjang tahun. Subhanallah. Ya. Baik. Ya, saya seperti biasa saya suka buat tambahan beberapa hadis tentang fadilat datang awal untuk solat Jumaat ni tuan-tuan. Hadis seterusnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ightasala yawmal jum'ati ghusl al-janabah thumma raha fi as-sa'ati al-ula fa ka'annama qarraba badanatan wa man raha fi as-sa'ati ath-thaniyati فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر متفق عليه. Baik, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mandi pada hari Jumaat seperti mandi janabah lalu pergi ke masjid, maka dia seolah-olah berkorban seekor unta. Sesiapa yang pergi pada masa ataupun jam yang kedua, maka seakan-akan dia berkorban dengan seekor lembu. Dan sesiapa yang pergi pada masa yang ketiga, seakan-akan dia berkorban dengan biri-biri jantan yang bertanduk. Sesiapa yang pergi pada masa yang keempat, seakan-akan dia berkorban dengan seekor ayam. Dan sesiapa yang pergi pada masa kelima, seakan-akan dia berkorban dengan sebiji telur. Dan apabila imam telah keluar, yakni untuk berkhutbah, maka para malaikat turut hadir untuk mendengar peringatan, iaitu khutbah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini hadis tambahan tuan-tuan tentang kelebihan mereka yang mandi dan datang pada hari Jumaat. Baik, pertama kita nak cerita tentang hukum mandi Jumaat. Mandi Jumaat ini menurut mazhab Syafi'i yang muktamad, iaitu mandi sunat Jumaat bagi mereka yang nak pergi salat Jumaat sahaja. Ya, yang tak pergi salat Jumaat seperti wanita tak disunatkan mandi Jumaat. Baik. Baik, kemudian kedua, datang awal untuk solat Jumaat. Ya, Nabi telah membahagikan daripada terbit matahari sampai masuk, sampai imam keluar untuk berkhutbah, Nabi membahagikan kepada 5 pagi. 5 masa. Ya, katakanlah start daripada pukul 7 minit sampai pukul 1. Kita divide kepada 5. So ada 5 masa. So setiap 5 masa ni dia ada kelebihan tertentu. Siapa yang datang seawal pagi lepas terbit matahari ke masjid beriktikaf sampai imam keluar khutbah, dia dapat pahala seolah-olah korban seekor unta. Ya, kalau dia dapat datang lebih pada dalam pukul 7 sampai pukul 8 lebih. Sesiapa yang datang pada masa yang kedua, jam yang kedua, pembahagian kedua, ya, dia dapat pahala seolah-olah dia berkorban seekor lembu. Itu yang lebih kurang dalam pukul 8 ke atas ataupun 8.30 ke atas. Ya. Baik, kemudian sesiapa yang datang pada masa yang ketiga, lebih kurang dalam pukul 9 ke 10 ke atas, nanti pukul 10 lah, 9 ke atas macam tu, ya. Dia datang lewat sikit. Dia pahala dia kecil sikit. Yang awal tadi pukul 7 datang tu dapat pahala seekor unta. Kalau datang pukul 8 lebih, seolah-olah dia korban seekor lembu. Kalau masa yang ketiga, pukul 9 lebih macam tu lah, dia dapat pahala seolah-olah dia berkorban ataupun buat ibadah korban kambing biri-biri jantan yang bertanduk. Ya, Nabi sebut kambing jantan yang bertanduk. Sebab apa? Kambing bertanduk ni lebih afdal, lebih besar pahalanya kan. Kita digalakkan kalau berkorban cari binatang yang bertanduk. Sebab bertanduk ni menyebabkan lagi besar pahalanya. Ya. Apa disebutkan dalam hadis, setiap bulu korban tu dikira. Bayangkan bulu yang ada pada binatang tu dikira pahala. Ya. Dan setiap darah yang mengalir tu rahmat Allah turun. Dan tanduk tu dan kuku je menjadi pemberat dekat timbangan nanti. So lagi berat tanduk dia, lagi besar tanduk dia, lagi besar binatang dia, lagi berat timbangan dekat akhirat. Ya. Jadi siapa datang masa yang ketiga, dia dapat pahala seolah-olah dia sembelih seekor kambing yang bertanduk.
Dan sesiapa yang datang pada masa keempat, ini dalam pukul 11 lah, pukul 11 macam tu baru dia datang, seakan-akan dia berkorban dengan sebiji telur. Ya, seekor ikan, seekor ayam. Itu keempat. Ya. Siapa yang pergi pada masa kelima, ini pukul 12 ke atas lah, ini biasa kita lah ni. Ya, datang saya lah ni tuan-tuan ya. Kalau kerja pejabat tu 12.30 pun datang ni ya. Dapat apa? Dapat seolah-olah dia berkorban sebiji telur, sedekah sebiji telur. Okeylah ya. Telur pun okeylah. Telur pun dah tak banyak sekarang ni, susah nak dapat. Ya tak? Okey. Dapatlah pukul 12 tu dapatlah sedekah sebiji telur. Ini hadis nak motivasi kita datang awal, lagi awal lagi bagus. Lagi besar pahala tuan-tuan ya. Kalau datang yang jenis pukul 7 tu, pukul 8 tu, setiap langkahnya dapat 1 tahun qiyam, 1 tahun puasa. Ni mencabarlah, tapi bahasanya subhanallah. Bapak besar lah tuan-tuan. Ya. Tapi itulah mencabar juga tuan-tuan. Kita kalau yalah, pertama satu nak duduk dari pukul 8 sampai pukul 1 tu mencabar, kena kekuatan yang sangat dahsyat. Ya. Dan kedua, yalah, kita duduk dekat lembah pantai ni ataupun di Lembah Kelang ni hari Jumaat kerja kan, hari Jumaat kerja, dan sukar jugalah sebenarnya, kecuali kalau dekat negara-negara yang ataupun negeri yang hari Jumaat dia cuti. Kalau biasa negara-negara Arab memang hari Jumaat cuti. Kalau kat Mesir saya belajar, Jordan hari Jumaat cuti, Saudi memang cuti. Jaranglah dengar kalau orang Arab hari Jumaat tak cuti. Tapi dekat Malaysia ni ya, ada yang Jumaat cuti dan ada hari Jumaat tak cuti. Kalau hari Jumaat cuti, beruntunglah dia, mudahlah dia untuk dia mendapat fadilat yang begitu besar. Ya. Baik. Kalau dia datang pukul 12 lebih tu, dapatlah pahala sebiji telur tuan-tuan. Okey, jadilah ya. Baik. Dan apabila imam telah keluar untuk berkhutbah, maka para malaikat turut hadir. Maksudnya malaikat pun tutup buku. Bila khatib dah naik dah, yang datang lambat tu tak dapat apa-apa, satu benda pun tak dapat. Selagi mana imam tak keluar naik mimbar, selagi tu dia dapat pahala, walaupun sedikit. Sedikit telur pun dapat jugalah. Ya, dan malaikat pun tutup buku, maka para malaikat pun hadir untuk mendengar peringatan. Ya, kita dengar khutbah ni tuan-tuan, kita baca khutbah, kita dengar, malaikat pun mendengar khutbah itu sendiri. Ya. Jadi hadis riwayat Bukhari dan Muslim ini menunjukkan bahawa fadilat kelebihan datang awal. Dan apa yang saya nak terangkan tuan-tuan, dalam hadis Nabi kata sesiapa yang mandi pada hari Jumaat seperti mandi janabah. Mandi yang beria lah. Mandi yang celah-celah pun kita gosok juga ya. Kalau zaman sekarang ni dengan sabun, dengan shampoo-nya ya, maka dia dapat ganjaran seperti mana yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Jadi kalau kita nak dapatkan fadilat seperti mana disebutkan pada hadis yang lalu, pada hadis yang sekarang, dia kena ikut step macam ni lah. Kena mandi betul-betul ya. Kalau tak mandi tak dapat. Sebab fadilat itu mesti disyaratkan, yang telah Nabi yang letak syarat tu. Kalau tak cukup syarat, maka tak cukuplah syarat yang untuk mendapatkan fadilat itu. Baik, antara lain kalau kita sebut ya, antara tuntutan kita kena mandi pada hari Jumaat. Dan Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala haqqun lillahi ala kulli muslimin ay yaghtasila fi kulli sab'ati ayamin yaghsilu ra'sahu wa jasadahu, muttafaqun alaih. Wa fil musnad fi sab'ati ayamin kull jumu'atin. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak Allah ke atas setiap muslim ialah mandi pada setiap 7 hari, iaitu mencuci kepala dan seluruh badannya. Ini hak Allah ni. Ni kalau hari Jumaat kita mandi sunat Jumaat ni, kita menunaikan hak Allah. Hak Allah ni macam kita sembahyang fardu, kita solat sunat, kita menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Kalau hak saudara kita, kalau dia perlukan hajat, kita tunaikan hajat dia. Ya, kalau dia sakit, kita ziarah dia. Kalau dia kahwin, kita ucap tahniah. Kalau berjaya, itu hak muslim ke atas muslim. Hak Allah pada kita pun ada juga tuan-tuan. Antara apa hak Allah yang patut kita tunaikan, mandi pada hari Jumaat. Tu dia. Sebab itu pada hari Jumaat bukan mandi biasa, mandi yang memang proper dan niat mandi sunat. Ya, saja aku mandi sunat Jumaat kerana Allah Taala mandi. Siap. Ya, dapat pahala, dan itu bermakna kita menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Yang disebut sebagai mandi Jumaat ini, tuan-tuan, kalau orang yang tak mandi ataupun hari Jumaat dia tak mandi, tuan-tuan, hukumnya makruh. Makruh sebab apa? Dia tidak menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi kalau macam kita ni memang sudah mandi adat lah, mandi adat. Maksudnya kalau dia tak niat mandi sunat, pagi tu dia mandi, sudah dikira mandi ke? Ya, sudah dikira mandi. Sebab apa? Mandi sunat Jumaat ni yang dikira oleh mazhab Syafi'i start daripada tengah malam. Tengah malam tu dah kira, kalau dia mandi pada tengah malam tu sudah dikira mendapat pahala mandi Jumaat. Tapi dengan syarat niat mandi Jumaat. Maksudnya kalau waktu subuh tu dia mandi Jumaat, niat Jumaat pun dia dapat pahala sunat Jumaat dan menunaikan hak Allah menurut mazhab Syafi'i. Ini biasa baguslah, memang sangat flexibility menurut mazhab Syafi'i, iaitu waktu subuh, sebelum subuh nak masuk tu dia mandi kan, dia niat mandi Jumaat. Jadi daripada office nak pergi ke solat Jumaat tak payah ulangi mandi. Sebab apa? Mandi pagi tadi, dia niat mandi tadi solat Jumaat tu, maksudnya sudah menepati mandi sunat Jumaat pada ketika itu. Ya. Baik, Nabi kata mencuci kepala, bukan saja mandi biasa-biasa, cuci kepala tu sabun ke, letak shampoo dan sebagainya, dan basuh seluruh badan. Celah-celah tu kena gosok supaya betul-betul bersih. Ya, ini dalam riwayat Bukhari Muslim dia tak sebut hari Jumaat, tetapi menurut riwayat Imam Ahmad di dalam musnadnya pada 7 hari setiap hari Jumaat. Ya, sebab apa? Nabi bagi pesan kepada para sahabat, sebab ada sahabat Nabi ni yang memang tak mandi lebih daripada seminggu. Macam tu sekali. Ada umat Islam pada ketika itu sebab susah nak dapat air ataupun sukar nak dapat air, maka ada yang lebih 7 hari tak mandi-mandi. Ya, sampai datang ke masjid, dia punya bau tu menyebabkan orang lain rasa tak selesa. Maka Nabi kata mandi setiap 7 hari kena mandi. Ya, iaitu pada hari Jumaat bila kita nak berkumpul ramai-ramai kita mandi. Ya, sebab itu dalam kitab mazhab Syafi'i, mereka, kalau kita lihat para ulama, mereka telah spesifikasikan apa-apa saja ibadah yang melibatkan perhimpunan. Contoh, kita ada buat perhimpunan ataupun kita anjurkan solat gerhana bulan, gerhana matahari. Sebab itu sebelum datang ke masjid untuk solat gerhana bulan, gerhana matahari, disunatkan mandi juga. Mandi seperti hari Jumaat sebab berkumpul. Ataupun sembahyang sunat minta hujan. Katakanlah kita nak sembahyang kat luar sana dah berapa hari ataupun berbulan-bulan hujan tak turun, maka masjid anjurkan solat minta hujan. Sebelum pergi solat minta hujan disunatkan mandi. Sama juga kalau nak pergi solat raya pun sama juga disunatkan mandi. Sebab apa? Tempat yang melibatkan perhimpunan ramai orang, supaya badan kita segar dan badan kita wangi dan tidak menghasilkan aroma yang tidak enak dan mengganggu keselesaan orang lain. Ya. Baik, begitu juga disunatkan pada hari Jumaat pakai minyak wangi. Dalam hadis riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak Allah ke atas setiap muslim ialah mandi pada setiap 7 hari. Jika dia memiliki minyak wangi, hendaklah dia memakainya. Disunatkan pakai minyak wangi. Minyak wangi sama ada minyak tar ke ataupun yang spray ke, fragrance pun boleh juga. Ya, kalau minyak wangi yang beralkohol tu, itu kita dah jelas fatwa wilayah, fatwa kebangsaan, fatwa Selangor. Ya, alkohol yang berada dalam minyak wangi itu bukan kategori arak. Ya, dia bukan alkohol yang berasal daripada arak. Dia ethanol yang alkohol yang berada dalam minyak wangi itu, dia bukan minum memabukkan. Kalau minum memampuskan, mati. Kalau alkohol arak dia tak mati, dia mabuk. Tapi alkohol dalam minyak wangi itu minum mati. Ya, dia berbeza. Tetapi dia spesies alkohol jugalah, spesies. Ya, tapi tak sama. Jadi tak benar orang kata minyak wangi yang beralkohol tu diambil daripada arak. Tidak. Alkohol arak lain. Daripada jus, katakanlah jus anggur, diperap, ditutup ketat-ketat sampai angin tak masuk, sampai berbuih. Makalah keluar alkohol. Itu alkohol arak yang haram. Tapi kalau alkohol ethanol yang macam kita buat minyak wangi tu, tak ada masalah, boleh nak pakai untuk pergi masjid dan seumpamanya, fatwa sudah jelas. Baik, jadi lelaki lah, orang perempuan tak boleh pakai minyak wangi yang keterlaluan sampai orang lelaki boleh bau. Ya, Nabi kan bagi ayyum ra'atin ayyum imra'ah
ista'tarat famar biqaumin liyajidu rihaha. Nabi kata mana-mana wanita yang pakai minyak wangi kemudian melintasi golongan lelaki untuk menghidu bahunya, maka diharamkan syurga ke atasnya. Ya, haram ya wanita pakai minyak wangi untuk orang lelaki lain bau. Itu haram. Kalau pakai deodoran, pakai sikit-sikit nak hilangkan bau badan ataupun nak elakkan aroma yang tak bagus dihidu orang lain, itu tak apa. Tapi kalau minyak wangi berlebihan sampai orang syahwat, itu jelas haram, ijma' di sisi para ulama. Tapi kalau pakai minyak wangi untuk suami, itu dituntut, tak ada masalah. Untuk anak-anak tak ada masalah. Ya, tapi peliklah juga kadang-kadang zaman sekarang ni orang perempuan minta maaf, bukan sinilah, mana-mana kat luar sana tu kita pesan pada anak dara kita, pada menantu kita, tuan-tuan, ya, sibuk kat luar pakai minyak wangi untuk lelaki lain kat luar sana. Dekat pejabat, biar orang pejabat hidu bau wangi dia, tapi kat rumah sikit minyak wangi pun untuk suami tak ada, tuan-tuan. Terbalik kan? Terbalik. Sepatutnya untuk suami. Ya, bukan tak boleh, boleh sikit-sikit tu boleh lah, sikit je, jangan sampai wow. Untuk halang, yalah perempuan kalau tak pakai tu pun tak boleh juga, nanti kalau tengah hari start dah berpeluh dan sebagainya, jadi aroma badan pun tak sedap, betul tak? Kita faham lah, ya, berpada-pada lah. Tapi sekarang ni minta maaf cakap, kita lalu kita pergi mana-mana, kita pergi dekat mall ke, pergi kat kedai ke, kita lintas perempuan dia punya minyak wangi tu, wow, punya dahsyat. Ya, ada tegasan dan ada ancaman daripada Nabi SAW, perlu kita jauhkan. Ya. Baik, yang terakhir tuan-tuan, ya, sebelum kita tutup, bagaimana baca ringkas, saya tak baca yang Arab, saya baca terjemahan. Ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa ada seorang bertanya kepadanya tentang mandi pada hari Jumaat, adakah ia wajib? Ibnu Abbas menjawab, tidak. Ya, sesiapa yang mahu silakan mandi. Ya, maksudnya ada orang tanya pada Ibnu Abbas, mandi Jumaat ni wajib ke sebab Nabi suruh mandi? Ya, tapi kalau dia tak nak mandi itu berdosa ke? Ibnu Abbas kata tak wajib, hukumnya sunat. Sesiapa nak mandi silakan, siapa tak nak mandi tak mandi. Ya, tapi sunatlah. Ya. Baik, aku akan sampaikan kepada kamu tentang mulanya pensyariatan mandi Jumaat. Ya. Kenapa mula-mula, bagaimana Nabi boleh arahkan umat Islam supaya mandi hari Jumaat. Dia kata dahulu orang-orang berhajat mencari rezeki. Ya, pada hari Jumaat orang bekerja. Ya, pada hari Jumaat ni memang hari bekerja pada zaman Nabi SAW. Mereka pergi kat kebun bagi Jumaat. Ya. Sebab tu kalau kita kata hari Jumaat ni tak semesti cuti. Ya. Kalau kerja hari Jumaat ni ataupun cuti hari Jumaat ni adalah Islam, tak semestinya. Dalam hadis ni para sahabat hari Jumaat kerja. Ya. Jadi orang kata kita ni kena cuti hari Jumaat barulah Islamik. Kalau kerja Jumaat tak Islamik, tak betul. Saya tak setuju tu. Ya. Tengoklah kalau mana-mana negeri yang dah proceed cuti hari Jumaat, silakan, tak ada masalah, bagus. Ya, tapi kalau mana negeri yang tak cuti hari Jumaat, tak semesti negeri itu tak Islamik, tidak. Ya, sedangkan dalam hadis, ya, para sahabat berhajat hari Jumaat pun mereka bekerja, kutip buah, kutip sayur dan sebagainya, dan mereka biasanya mengenakan baju yang diperbuat daripada kain kapas. Pakai kain kapas, selesa lah pergi kerja kan, serap paluh. Kapas ni dia bukan kain yang jenis mudah, kain licin tu, dia menyerap peluh, jadi selesa lah bekerja. Mereka bekerja menyirami kebun kurma dengan memikul beban di belakang mereka. Hari Jumaat kerja, para sahabat hari Jumaat kerja. So cuti hari Jumaat tak semesti Islamik, tuan-tuan. Ya, tak apa. Baik. Sementara masjid Nabi SAW sempit dan atap rendah. Maksudnya bila dah hari Jumaat tu ramailah, penuh daripada hari kebiasaan. Daripada hujung Madinah pun datang untuk mereka solat Jumaat bersama-sama dengan Nabi SAW. Sempit dan rapat, ya, dan atap Masjid Nabawi tu rendah. Nampaklah macam struggle lah. Berdiri mungkin ada yang tinggi sampai kepala terkena dekat atap, dan tempat yang sempit. Baik, sementara itu lalu orang-orang datang ke masjid dengan pakaian dari kain kapas sehingga mereka berkeringat. Yang datang kerja itu berhenti, letak buah-buahan, tinggalkan kebun, pergi salat Jumaat dekat Masjid Nabawi dalam keadaan berpeluh-peluh tu. Baik, sementara itu mimbar Nabi SAW rendah, hanya 3 anak tangga rendah. Jadi dekatlah Nabi dengan sahabat tu dekat. Rendahnya
mimbar Nabi SAW. Maka orang-orang pun berkeringat di dalam pakaian, datang ke masjid dalam keadaan berkeringat, berpeluh, ya. Sehingga merebaklah aroma mereka dan aroma pakaian. Berpeluh kan bau tak sedap. Satu masjid berbau, tuan-tuan, dia bau tengik dan sebagainya, sehingga hal ini saling mengganggu antara satu sama lain. Kita duduk sebelah orang yang berbau ni pun kita rasa tak selesa lah. Dia pernah sekali saya sembahyang tarawih duduk sebelah orang, dia memang tak pakai bau ketiak, tuan-tuan. Saya Allahu Akbar, dia angkat tangan lagi lah, dia punya aroma tu lagi semerbak. Kita pun dua rakaat saya tahan lagi, 2 rakaat 2 saya tahan, nak masuk 2 rakaat ketiga saya tak langsung cek depan saya. Dia bau dia, jadi orang tak selesa lah. Apatah lagi yang memang bawa balik kerja, berpeluh badan dan sebagainya, datang turun masjid Jumaat sampai mengganggu orang lain, sehingga aroma mereka pun sampai kepada Nabi, punya berbau tu sampai Nabi berkhutbah, boleh bau badan mereka yang tak mandi tu. Baik, lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai manusia, apabila kamu semua hendak hadir solat Jumaat, maka mandilah, dan hendaklah setiap seorang daripada kamu mengenakan minyak wangi yang terbaik jika dia milikinya. Nabi pesan tu sebab inilah sebab Nabi suruh betul-betul, ya, sebab berlaku di hadapan Nabi dan mengganggu Nabi SAW sendiri dan mengganggu jemaah yang ada ketika itu. Maka Nabi kata mandilah, supaya datang ini kita dapat solat dengan khusyuk. Macam tadi lah saya ceritakan, saya duduk sebelah orang, saya solat memang tak boleh concentrate, rasa macam nak marah je. Jadi kita tak khusyuk, kita tak tumpu pada solat, kita nak marah dia, ya. Jadi kita kena alert sebenarnya, kena kadang-kadang baju tu kena sering tukar. Ada orang pakai baju ni 3-4 hari tak tertukar, ya. Jadi pun ia juga boleh menimbulkan faktor yang tidak selesa lah, ya. Bukan manusia saya tak selesa dengan bau badan kita, dengan bau mulut kita, ya. Malaikat pun tidak selesa juga. Sebab apa? Bila kita beribadah, malaikat turut serta beribadah bersama-sama dengan kita. Sebab apa Nabi SAW sebut? Nabi kata, fa innal malaikata tata'azza kama yata'azza banul insan. Nabi kata malaikat juga akan terganggu seperti mana terganggunya manusia. Dalam hadis Nabi kata, sesiapa yang makan bawang putih, yang makan bawang besar, jangan datang ke masjid, ya. Sebab apa? Mulut dia berbau. Fa innal malaikata, sesungguhnya para malaikat, ya tata'azza, terganggu dengan bau mulut, kama yata'azza banul insan, seperti mana orang lain terganggu dengan bau mulut kita. Maka sebenarnya kat rumah saja, tak payah datang ke masjid. Datang nanti buat marah orang, kena maki dengan orang saja. Sama juga dengan bau badan, kita jangan sampai mengganggu ataupun mengganggu-gugat orang lain dan menyebabkan orang lain tak selesa. Bahkan bukan manusia saja tak selesa, malaikat juga tidak selesa. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setakat itu saja yang dapat saya kongsikan. Mudah-mudahan kita mendapat rahmah dan maghfirah. Mohon maaf kalau ada salah silap, kalau ada kekurangan, yang baik hanya daripada Allah. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.